Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi program Cik Puan Huda yang diraikan panel jemputan kita pada hari ini iaitu Cik Ardinisa Najati, panel jemputan untuk slot kupasan buku pada hari ini, slot yang ke-33. Sebelum saya meneruskan slot, saya nak raikan juga kepada semua tim program bedah buku dan seterusnya kepada semua muslimi dan muslimat warga alam maya sekalian. Terima kasih banyak-banyak kerana hadir pada malam ini. Ringkas tapi bermakna, itulah yang cuba kami sampaikan pada malam ini menerusi slot yang ke-33 momen buku di 4 page pada malam ini. Okey, sebelum kita meneruskan program kita pada malam ini, sukar untuk sekali lagi saya war-warkan di mana kita sedang bersiaran. Di mana kita sedang bersiaran, kita dapat makluman yang sahabat-sahabat hadir daripada pelbagai negeri. Kita bersiaran di terutamanya di Facebook Live Momen Buku. Kita bersiaran juga di Merah Tumpat. Dan juga kita bersiaran di FB panel sendiri iaitu Ardinisa Najati. Seterusnya kita juga bersiaran di NGO Beliawani Setumpat. Jadi anda semua, untuk pengetahuan anda, kita akan mengupas sedikit momen-momen indah di sebalik buku karya Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang iaitu Pesan-Pesan Sabar. Dah dapatkan buku ni ke belum ni? Jadi kita kena dapatkan buku ini, sangat bermakna. Kerana apa? Buku ini merupakan khulasah ataupun syarah daripada kitab yang sangat istimewa. Kitab apa tu? Kita akan sentuh selepas ini. Jadi sebelum saya teruskan kepada panel kita. Siapa panel kita? Jauh kita bawakan panel kita pada malam ini. Cik Ardinisa Najati, baru berusia 22 tahun, yang berasal dari Perak dan sekarang belajar di Mahad Qiraat Azhar Shubra Fatayat Khemah Mesir. Masya Allah. Assalamualaikum Cik Ardinisa. Jauh di Mesir, 6 jam beza kita, betul? Betul. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekarang baru 3.48. Saat ni dah pukul 9 lebih dah. Dekat sana pukul berapa tu? 3.48 petang. Oh, baru pukul 3.48 petang. Cik Dini ni merupakan seorang jihad ilmu di sana, di Bumi Ambia. Sekarang ini masih lagi belajar. Okey, sekarang kita akan masuk kepada momen buku kita tanpa kita lengahkan masa kerana kita tidak mahu lengahkan bagaimana buku pesan-pesan sabar ini memberikan satu inspirasi terutamanya kepada panel. Jadi sabar ni sebenarnya Dini, sabar ni merupakan benda yang mudah kita sebut tapi sering diuji, betul? Kita nak mulakan malam ini pun diuji. Okey. Jadi penghayatannya sangat penting kepada kita. Jadi kita bukan sekadar hendak tahu teori tetapi kita hendak amalkan. Kita bukan sekadar hendak amalkan ketika kita muda sahaja, kita nak amalkan sabar ini dalam seluruh kehidupan kita. Mungkin karya daripada buku ini yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang memberikan satu momen yang sangat syarat dengan hikmah kepada kita semua. Jadi untuk yang pertama di pentas ini, Dini, bolehkah Dini kongsikan apakah keindahan, apakah keunikan yang ada pada buku ini sehingga buku ini boleh dijadikan sebagai tarikan kepada pembaca untuk turut kita rasai indahnya sabar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Amma ba'. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya terus sambut soalan yang diberikan oleh moderator yang saya kira agak menarik kerana betul lah tu, sabar adalah salah satu orang kata macam payahnya nak dapat kemanisan sabar tu sebab benda tu nampak je mudah tapi hakikatnya nak mencapai tahap yang sebenar-benarnya sabar tu payah kerana itulah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah adalah tinggi. Okay, insyaAllah. Keunikan buku pesan-pesan sabar ini ialah Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Antara speciality yang saya nampak pada buku pesan-pesan sabar ini ialah Tuan Guru Haji Hadi menggunakan kitab Riyadhus Salihin, kitab karya agung oleh Imam Nawawi. Yang mana kita tahu Imam Nawawi hidupnya hanyalah untuk jihad dalam menuntut ilmu sehingga tidak berkahwin, tidak langsung memikirkan untuk mempunyai hidup dengan pasangan. Jadi pengajaran hadis yang dihuraikan dalam buku pesan-pesan sabar ini, Tuan Guru menghubung-kaitkan dengan isu semasa. Tambahan pula, gaya penceritaan yang diceritakan oleh Tuan Guru juga agak menarik dan ringkas. Ya, ini kerana buku pesan-pesan sabar ini sekitar 197 muka surat. Jadi agak kalau untuk menghabiskan bacaan tu sebenarnya boleh dikatakan sekejap kalau kita betul-betul menghayati bacaan itu. Dan tak dinafikan penjelasannya tidak ketinggalan dengan dua sumber utama iaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah satu cerita yang ditulis di dalam buku ini adalah kisah sabar seorang pemuda dalam menegakkan kebenaran di bawah pemerintahan raja yang zalim, yang terdapat dalam bab sabar mendepani orang yang jahil iaitu pada muka surat 166. Dan terdapat banyak lagi kisah-kisah yang menarik dalam buku ini. Okey, itu saja, wallahu a'lam. Okey, jadi Saudari Dini telah ceritakan ya pesan-pesan sabar ini adalah mutiara-mutiara hikmah yang diringkaskan, yang ditulis, yang dikarang hasil daripada karya Imam Agung iaitu Imam Nawawi ya, daripada kitab Riyadhus Salihin. Betul? Betul. Okay, jadi kita tahu di sebalik seseorang penulis itu menulis bukan semata-mata menggunakan akal. Penulis dia adalah menggunakan sumber yang kita tidak boleh disangkal. Sumber daripada Al-Quran, sumber daripada Sunnah dan juga orang-orang yang berilmu seperti Imam Agung kita mempunyai mutiara yang mungkin ilham daripada pencipta, kan? Bukan, maksudnya kita sebagai orang awam kemungkinan kita boleh menulis dengan akal kita semata-mata, tetapi karya ini, mutiara yang dikarang ini sangat berharga kerana penulis itu sendiri merupakan seorang yang sangat mengabdikan diri terhadap ilmu. Sangat menarik tentang siapa sebenarnya penulis pesan-pesan sabar ini. Okey, seterusnya apabila saya melihat ya Facebook daripada Pustaka Permata Ummah. Pustaka Permata Ummah ni merupakan penerbit ataupun yang melancarkanlah buku ini, memperkenalkan buku ini ya. Dalam page tersebut penulis kepada Permata Ummah tadi, Pustaka Permata Ummah tadi ada menulis tentang kita kadang-kadang kita ni menghadapi satu saat di mana kita rasa sangat sukar pekerjaan kita, ujian hidup kita dan mungkin belajar kita, keluarga kita. Okey, jadi pada ketika itu sebenarnya kita sedang mengenali diri kita sendiri. Kita sedang mengenali kita sendiri. Jadi pesan alim ulama, pesan guru, ambillah wuduk, solatlah 2 rakaat dan mengadulah kepada Allah. Capailah satu bahan bacaan yang mengandungi hikmah daripada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang syarat dengan pesanan-pesanan kepada kita. Jadi
buku ini saya percaya bukan sekadar kita panggil tulisan akal daripada penulis, tapi mungkin ilham daripada Allah Subhanahu Taala yang boleh kita jadikan sebagai panduan selain daripada kita mengadu kepada pencipta kita. Jadi untuk seterusnya Dini, insya-Allah kita boleh yakini bahawa naskah ini dapat membantu kita semua, ya, saya dan masyarakat di sana dalam mencari pedoman hidup kita. Jadi bagaimanakah Dini melihat buku ini boleh dijadikan sebagai salah satu bacaan panduan, salah satu rujukan. Tadi kita tahu dia antara mutiara-mutiara hikmah, benda-benda yang menarik dalam buku ini. Sekarang boleh ke buku ini menjadi salah satu panduan, salah satu rujukan kepada kita semua? Silakan Dini. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lain tak bukan, semestinya bagi saya sangatlah boleh. Okay. Alright, secara dasarnya sebagai Muslim semestinya menjadi satu keutamaan untuk kita memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis agar dapat diamalkan dalam kehidupan. Pelbagai bidang ilmu tentang politik, kemasyarakatan, ekonomi, ketamadunan dan sebagainya. Dan terdapat pelbagai wasilah untuk kita memahami isi kandungan dua sumber utama kita, umat Islam. Antaranya adalah dengan mempelajari tafsir, menelaah dan membaca tulisan-tulisan para ulama, sama ada ia ditafsirkan dengan masyhur, yakni melalui nas syarak, ataupun dengan ra'i, yakni ijtihad. Jadi, buku terbaru oleh ayah cik ni yang berjudul Pesan-Pesan Sabar ini ingin menyentuh tentang sifat sabar, sifat orang mukmin. Betapa pentingnya sifat sabar ini dipupukkan sehingga Allah SWT sendiri menjamin ganjaran yang akan diperolehi bagi orang yang kuat sabarnya dalam menghadapi apa jua yang dihadapi dalam hidupnya. Walau apa pun bentuk ujian yang diterima, sama ada susah ataupun senang. Macam yang kita tahu dalam hidup kita ni ada ups and downs kan. Okay. Dan apa yang lebih menarik, kenapa buku ini boleh dijadikan sumber rujukan utama untuk masyarakat. Dalam buku ini juga ada pada muka surat 2, ada dinyatakan kenapa Tuan Guru sendiri memilih kitab Riyadhus Solihin. Iaitu kerana Imam Nawawi yang kita kenal sendiri adalah seorang ulama yang muktabar, yang diterima oleh semua ulama walaupun berbeza pelbagai aliran mazhab. Sama ada Salafi, Wahabi, semua boleh terima dengan pandangan Imam Nawawi. Itu antara yang bagi, kalau kita fikir pun sangat menarik, sebab Imam Nawawi sendiri punya pandangan pun diterima oleh semua pelbagai lapisan. Jadi Imam Nawawi juga meninggal dunia pada usia yang sangat muda, sekitar umur 40-an. Beliau telah menulis kitab yang sangat banyak dan penuh keberkatan. Dan kita lihat hingga ke hari ini, ilmu-ilmunya masih ada. Betapa berkatnya ilmu yang dimiliki oleh Imam Nawawi. Wallahu a'lam. Masya Allah, subhanallah, betul lah ya. Kita sebagai seorang hamba yang mungkin penuh dengan khilaf, penuh dengan kelemahan, ya, dan tak semua di antara kita yang berpeluang seperti panel kita ya Dini untuk belajar di bumi Anbiya, yang berdepan dengan para alim ulama, yang boleh menadah kitab secara langsung untuk diperpulang. Bukan tiada alim ulama di Malaysia, ada pun. Tapi kita mengembara hingga ke bumi Anbiya, berjumpa dengan orang-orang alim. Maka apabila kita tahu surrounding kita, ya, yang mungkin tidak support kepada kefahaman agama, panduan untuk hidup, apa kata kalau kita semua mendapatkan buku ini yang boleh dijadikan sebagai salah satu rujukanlah ubat. Bagaimana kehidupan seharian kita ini pada pagi hingga ke malam memang tidak terlepas dengan sabar. Betul tak Pena? Betul tak Dini? Kan? Betul. Ya, bagaimana juga kalau Dini boleh kongsikan ya, tadi Dini ada sebutkan bahawa sangat pentinglah apabila seorang pengarang itu adalah pengarang yang fiqh, pengarang yang fiqh yang diterima. Kita baca pun tidak ada keraguan. Kalau kita tidak kenal siapa pengarang tu, mungkin kita pun ragu-ragu. Bagaimana? Tapi ini sangat jelas. Ingat, ini sangat jelas. Adakah sahabat-sahabat, pelajar-pelajar di sana juga menjadikan kitab-kitab Imam Nawawi ini sebagai salah satu sumber kehidupan, sumber harian? Bismillah. Okay.
Kalau di Mesir ni memang pelbagai lambakan kitab yang kita boleh jumpa, sama ada kita sendiri yang rajin untuk meneroka ataupun tidak. Jadi saya kira kitab-kitab karya Imam Nawawi ni semestinya menjadi salah satu kemestian untuk pelajar-pelajar yang ingin mendalami apa yang dinukilkan oleh Imam Nawawi untuk kita semua. Terutamanya dalam seperti yang kita tahu kan, kitab Riyadhus Shalihin sendiri ni salah satu kitab karya agung. Ya. Okey. Dini, terima kasih atas perkongsian tadi. Dan sekarang kita nak masuk kepada satu soalan, Dini. Yang mana soalan ini yang kita semua sedang alami. Saya yakin di Malaysia, di bumi Ambiak, di Mesir sendiri, Dini. Okey, iaitu apa? Iaitu tekanan hidup dan ujian yang dialami ketika wabak pandemik COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia sekarang ini, yang memberi kesan yang amat kepada semua golongan, sama ada yang kecil, kanak-kanak, remaja, belia hingga ke orang dewasa, bahkan kepada warga emas. Okey, saya kira apa yang panel Dini kongsikan tadi merupakan satu saranan yang cukup indah, kerana buku ini merupakan karangan kalam-kalam yang syarat dengan nasihat yang boleh menyejukkan jiwa, di mana kita ditekan daripada semua aspek, bukan sekadar aspek ekonomi, tetapi aspek mungkin aspek kasih sayang, emosi dan sebagainya. Tak dapat balik kampung, kita pun tersekat bagaimana nak ziarah ibu ayah, nak jalankan tanggungjawab, bagaimana kita nak bawa ahli keluarga yang sakit ke hospital dan sebagainya. Nampak mudah, tetapi mungkin memberikan satu impak yang cukup besar. Okey, jadi saya kira berdasarkan apa yang Dini ceritakan tadi, buku ini boleh dijadikan sebagai hadiah buah tangan kepada semua orang yang sedang berjuang di medan masing-masing. Jadi bolehkah panel kita Ardini berikan justifikasi sebab mengapa buku ini kalau boleh kita jadikan sebagai salah satu buku yang wajib kita miliki, yang wajib ada di rumah. Kerana saya masih teringat pesan seorang guru saya, kalau nak beli buku tu kan, beli je dulu. Okey, beli je dulu, walaupun aku ni bukannya banyak masa nak baca ni. Kerja bertimpuk, dia kata insya-Allah adalah masanya nanti untuk kita membaca buku. Dan saya yakin orang-orang yang sedang masuk ke My Book Time siri ke-33 ini, walaupun dihimpit masa dengan pelbagai tugas, tetapi masih lagi meluangkan masa untuk membaca buku, sama ada secara soft copy ataupun hard copy. Jadi buku ini saya kira sebagai salah satu buku yang antara yang wajib yang kita miliki. Jadi apakah justifikasi? Apakah sebab kenapa kita perlu memiliki buku ini? Silakan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Kiranya seperti apa yang moderator cakap, Dr. Kak Syaira, macam mana yang kita nampak situasi dua negara kita maksudnya antara saya di sini dan orang-orang di sana kan. Okay, semua orang sedang berjuang di atas jalan masing-masing, semua orang ada struggle yang tersendiri. Tapi macam mana cara kita nak cope dalam masalah yang sebegitu. Jadi bagi saya sendiri justifikasi mengenai buku Pesan-Pesan Sabar ini pada pandangan orang pekisian seperti saya yang ilmu pun tak tahu mana lagi kan, tapi saya cubalah untuk memberikan yang terbaik insya-Allah. Kiranya pesan-pesan Rasulullah SAW tentang kesabaran yang dinukilkan dalam karya ini sangat berguna dan bagi dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat yang mencari-cari sumber kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi cabaran kehidupan yang penuh dengan ujian dan wanak duri pada hari ini. Mudah-mudahan sifat sabar yang dihayati itu akan melahirkan mukmin yang mempunyai sifat redha, seterusnya menjemput rahmat Allah SWT sebagai bekalan untuk bertemu dengan yang kelak. Bagi saya sendiri pun sebenarnya membaca itu pun sudah satu terapi. Ia ibarat boost up lah, sebab saya sendiri pun macam mewajibkan diri saya untuk sehari tu paling minimum satu muka surat. Sebab sebolehnya membaca kan. Kalau kita tengok tuan guru kita sendiri pun penulisan dia lagi cepat daripada pembacaan kita. Siapa je yang tak insecure kan. Lagi-lagi tuan guru tu usianya dah menjangkaui usia emas. Rasulullah lagi-lagi bila kita baca hadis Rasulullah SAW ni,
takkanlah hati kita yang keras ini tak tercuit langsung mengenai teguran-teguran yang diberikan, mengenai pesan-pesan yang diberikan. Walaupun sedikit kesan yang dirasai pun sebenarnya dah menunjukkan tanda iman kita masih ada. Hakikat fitrah manusia yang akhirnya ingin kembali kepada kebaikan. Jadi moga-moga semua orang yang sedang berjuang di atas jalan masing-masing, semuanya moga tetap kuat. InsyaAllah ada hikmah yang menanti. Wallahualam. Oh, insya-Allah. Ya, bagaimana sahabat-sahabat kita di bumi Anbiya sana. Kita tahu sekarang bukannya kita boleh selalu balik kan? Bagaimana ya Dini dekat sana? Dekat sini, dekat sini orangnya Masya Allah bertenang. Kat sini tak ada SOP. Kiranya macam ni, kita jaga kita lah maksudnya. Pandai-pandai jaga diri sendiri. Baik. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Nabila Husna atas komen. Begitulah ya. Mungkin walaupun kondisi yang berbeza ya, tetapi kita tetap menghadapi ujian yang sama. Mungkin kalau dulu ujian-ujian di negara mengikut negara masing-masing kan, mungkin di Malaysia inilah ujiannya kan, di Ambiak, di Mesir inilah ujiannya, tapi sekarang seolah Allah nak centralizekan ujian tu semua COVID-19 diuji dari sudut semua segi ya, kekuatan perubatan, kekuatan kewangan dan sebagainya. Jadi kita doakanlah ya rakyat Malaysia yang sedang berjihad, jihad ilmu di sana dapat habiskan dengan baik dan segera pulang ke Malaysia untuk menjadi mutiara-mutiara hikmah, mutiara-mutiara hikmah, menjadi pengulas-pengulas yang baik, menjadi asatizah, para ustaz-ustazah yang boleh membawa kalam-kalam, mutiara-mutiara kata ni kepada rakyat tempatan sebagai salah satu pesan lah, pesan-pesan kepada kita semua. Jadi Dalam seterusnya memulai buku pesan-pesan sabar ni pun banyak ujian yang kita dah hadap. Nak ya, kata betul betapa betul lah kita nak ulas mengenai sabar. kita diuji dulu kan, tapi kita alhamdulillah saya tabik spring ya kepada tim My Book Time yang tetap konsisten membimbing kita, panel dan juga moderator adalah ujian-ujiannya sehinggalah kita dapat ke udara pada malam ini di 4 medium utama. Okay, terima kasih kepada orang balik tabir, orang balik tabir My Book Time siri ke-33 ni Dini, bukan siri ke-3. Okey. Jadi Dini, sedikit saja lagi saya nak tanyakan kepada Dini. Saya lihat Dini mempunyai satu perasaan yang sangat bahagia, yang sangat suka kepada buku ini dan Dini pun sudah memiliki buku ini. Jadi bolehkah Dini kongsikan apakah baik-baik indah daripada buku ini atau apa pesan yang indah daripada buku ini? Mungkin akan ada daripada banyak-banyak tulisan, mungkin semua akan tersentuh betul, tetapi mungkin ada beberapa yang sangat signifikan, yang sangat memberikan impak sehingga boleh dijadikan sebagai pegangan dalam hidup panel sendiri. Mungkin ada beberapa part lah yang kata okay, aku nak jadikan ini sebagai pegangan aku, macam tu. Silakan ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak ikutkan quotes-quotes yang dituliskan oleh Tuan Guru dalam buku ni, sebenarnya sangatlah banyak. Sehingga saya rasa semua tu sangat makan dalam bagi saya. Tapi apa yang menarik bagi saya ialah awal-awal lagi pada mukadimah buku pesan-pesan sabar ni, Tuan Guru ada mengatakan, okey saya baca sedikit. Ujian merupakan tanda kecintaan Allah SWT kepada hamba-Nya, sehingga dekat dengan hal itu akan mengangkat darjatnya, meninggikan martabatnya dan menghapuskan dosanya. Jadi ayat ni sebenarnya buat saya berfikir kerana ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita tu bukanlah saja-saja. Qala Allah Ta'ala fi kitabil Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan atau dicukupkan pahala bagi mereka dengan tidak terkira. Okey, macam seperti yang kita semua tahu, ujian tu merupakan satu ingatan daripada dia yang pasti akhirnya ada ganjaran luar biasa buat mereka yang tetap sabar dan tetap teguh. Kerana ujian yang diberikan oleh Allah itu semestinya untuk membuatkan kita kembali bertakarub kepada Allah.
Jadi quotes yang saya baca tadi tu sebenarnya sangat kena dengan diri saya untuk sentiasa ingat kenapa kita ni Allah masih lagi izinkan kita untuk hidup di atas muka bumi ini. Kerana ujian yang diberikan tu bukan ujian yang diberikan untuk menguatkan kita, bukan lagi melemahkan kita. Kalau kita tengok ulama-ulama zaman dahulu, orang-orang soleh zaman dahulu, diorang lagi takut kalau diorang tak dapat ujian kerana menunjukkan Allah mungkin teringat kepada mereka. Padahal hakikatnya mereka itu sudah berada di maqam yang tinggi kan. Apatah lagi kita manusia biasa. Jadi saya kira itulah antara quotes yang bagi saya sangat terkesan dengan diri saya. Kalau Awal-awal boleh lagi. kalau boleh ulang, dia dekat kod tadi dekat mana dia ni? Dekat sebelum kita masuk mukadimah, kita dah jumpa dah. Hmm. Kata pendahuluan ya. Hmm. Okey, kod yang sangat betul lah. Kita semua memang diuji kan, daripada lahir sampailah sekarang ada je uji-ujian kita. Dan orang yang paling banyak diuji adalah para nabi. Dan antara para nabi yang paling banyak diuji adalah Nabi Ulul Muhammad. azmi. Nabi Muhammad Ya, para ulul azmi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalah sangat ya yang kita tempuhi sekarang ini berbanding dengan ujian-ujian yang diberikan oleh orang-orang terdahulu. Kalau kita tengok di sekeliling kita, apalah sangat yang kita hadapi berbanding orang-orang di sekeliling kita. Jadi saya kira jika kita memiliki buku ini, jadi kita boleh jumpa lah ya kod indah yang Dini sebutkan tadi, betul kan? Beli je buku, tengok apa ya panel, kod yang panel kongsikan pada malam ini, ya, mutiara-mutiara kata yang ditulis. Saya rasa lepas kita masuk ke tajuk utama, kita akan jumpa lagi banyak kod-kod yang indah yang boleh kita jadikan sebagai mutiara-mutiara hidup lah, mutiara-mutiara untuk kita jadikan sebagai panduan. Mungkin kita ada tersasar kan, kita tersasar dan kita akan segera kembalilah ya, sebab kita tak tahu kita macam mana kita, apa yang bagusnya, yang terbaiknya adalah pengakhiran hidup kita, bukan bagaimana kita bermula. Jadi indahnya yang akhir tu, kita ni merupakan salah seorang yang dikenali sebagai seorang yang sabar. Okay. Betul Nabila Husna, ujian tanda kecintaan Allah pada hamba-Nya. Moga kita semua direzekikan memiliki secebis sabar dalam menempuh kehidupan ini ya, yang penuh fata morgana ni. Okey, jadi Dini, kalau kita tengok tadi apa yang kita sebutkan, semuanya tentang agama Islam, tentang sudut pandang. Apatah lagi kita sebagai seorang Muslim, mukmin, kita nak rujuk siapa lagi, mestilah kita rujuk kepada tentang apa yang agama Islam ajar. Tapi saya nak tanyakanlah kepada panel kita, jika boleh ya, buku ini dijadikan sebagai bahan bacaan kepada saudara baru yang mungkin sedang mencari bahan-bahan bacaan ya, yang insya-Allah bakal memeluk Islam suatu hari nanti. Mungkin juga ada di antara kalangan kita yang memiliki rakan-rakan yang bukan Islam, yang kita tahu mereka sedang cuba-cuba nak belajar Islam tu ajar apa, Islam tu apa kan. Jadi apa pendapat Dini, adakah buku ini sesuai juga kita berikan ataupun dimiliki oleh orang yang bukan Islam? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya sendiri sebagai seorang salah satu wasilah pustaka Permata Ummah, saya sendiri dropship. Sebenarnya saya sendiri pun ada pengalaman menerima customer yang berbangsa Cina tapi seorang mu'alaf. Dan saya agak terkejut juga masa memula dapat bila dia message PM kita kan, tanya buku apa yang ada ni kan. Okay. Sebab macam ni saya sendiri speechless, kenapa dia cari buku Tuan Guru kan, sedangkan kita tahu Tuan Guru ni kalau orang lain nampak pada kasat zahirnya, Tuan Guru adalah merupakan seorang tokoh siasah yang kita semua kagumi kan dalam parti politik PAS. Tapi saudara mu'alaf kita ni sendiri mesej saya apa buku yang sesuai untuk dia kan. Bila saya tanya kenapa awak berminat untuk dengan buku-buku Tuan Guru, kerana dia sendiri pun mengakui ilmu yang ada pada Tuan Guru. Jadi bagi saya buku Pesan-Pesan Sabar ni sangat sesuai kerana gaya penceritaan yang ada di dalam buku ni sebenarnya sangat mudah untuk difahami
bahasanya pun tidak terlalu berat dan insyaAllah untuk saudara baru kita takkan terasa Islam ni adalah satu ajaran yang susah untuk diterima. Itu saja, wallahu a'lam. Oh, jadi Dini sendiri memiliki pengalaman berurus niaga, berurusan dengan orang yang baru memeluk Islam. Yang sedang mungkin mencari bahan-bahan bacaan lah untuk menambahkan ilmu. Betul. Okay, jadi apa kata kita kan, kita mesti ada rakan-rakan yang bukan beragama Islam kan. Apa kata kalau kita melihat mereka ingin mencari satu sumber bahan bacaan, kita boleh cadangkanlah ya, sebab tadi apa yang Pena kongsikan, buku ini memiliki gaya bahasa yang ditulis ringkas, mudah difahami, tidak kompleks dan sesuai untuk dibaca oleh orang yang baru mengenal agama Islam itu sendiri, insya-Allah. Jadi kepada penonton-penonton di luar sana, apa lagi? Saranan daripada panel kita juga mengatakan bahawa buku ini sesuai untuk kita kongsikan kepada rakan-rakan yang bukan Islam, yang mungkin nak tahu tentang apa itu Islam. Ada juga di kalangan mereka sendiri sebenarnya mencari perkara-perkara ini setelah mereka diuji. Mereka cari, mereka rasa useless, mungkin lost dalam hidup, dan mungkin buku ini merupakan satu hadiah yang tepat kepada mereka, insya-Allah. Okey, baik, panel, saya kira soalan-soalan yang saya berikan sebenarnya tadi telah pun dijawab dengan baik oleh panel kita Ardini Nisa Najati yang jauh di bumi Ambia, memisahkan antara kita 6 jam. Kami dah nak pukul 10.17 sekarang ini, tapi dekat sana pukul berapa tu Dini? Baru 4.17. 4.17. Okey, jadi saya berpuas hati dan saya harapkan semua penonton juga dapat ikuti My Book Time siri ke-33 ini dengan baik, dan insya-Allah kita kongsikan ya, sebab apa yang kita live pada sekarang ini, sebenarnya saya ulangi, kita bersiaran langsung di 4 page ya, termasuk page panel, betul? Betul. Ya, belum? Okay, kita betul. bersiaran di mana? Kita bersiaran di Facebook Live Momen Buku ini sendiri. Kita juga bersiaran di Facebook Live Amirah Tumpat, panel selepas tu panel sendiri, dan juga FB Live Beliawanis Tumpat. Jadi boleh share rakaman ini sebab kita boleh tengok balik kan bagaimana buku ini, kata panel tadi, boleh memberikan satu justifikasi yang cukup signifikan kepada hidup kita. Bagaimana pesan-pesan sabar yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, hasil syarahan daripada kitab Imam yang mulia Imam Nawawi, iaitu kitab yang sangat tersohor saya kira, Riyadhus Salihin, tentang kalimah sabar, tetapi memberikan satu makna yang mendalamlah kepada kita. Kita nak guna sabar ni Dini sepanjang hayat ni, bagaimana kita boleh jadikan sabar ini merupakan salah satu akhlak kita lah, orang yang boleh bertahan dengan sabar. Jadi saya kira ini merupakan satu perkongsian yang menarik, dan terima kasihlah kepada Dini kerana sudi untuk bersama dengan My Book Time siri ke-33 bersama saya, moderator Syairah Rani. Sebelum kita tutup, sebelum kita habiskan slot kita pada kali ini, mungkin panel hendak memberikan satu kesimpulan kepada kita semua daripada apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedikit sebanyak apa yang saya belajar sendiri pun memandangkan persediaan saya pun tidaklah berapa begitu mantap maksudnya tak berapa baiklah, sebab kita tahu masa nak setting live tadi tu pun macam-macam yang kita alami kan. Tapi nak kata betapa besarnya pahala sabar ni memang tidak terhitung. Walaupun kalimah sabar ni simple je, S-A-B-A-R. Kalau kat Mesir ni kami klisenya mim sod ra. Mim tu menunjuk kepada musibah, sod sabar, ra redha. Nak kata lagi-lagi di bumi Ambia ni, cakap je apa-apa insya-Allah mulut tu masin kan. Jadi sentiasa kena jaga-jaga dengan percakapan, perbuatan.
nak kata kita semua ni setiap orang ada jalan ujian dia yang tersendiri yang membuatkan dia lebih matang, lebih kuat dan insya-Allah sentiasa dari masa ke masa lebih improve ke arah yang lebih baik. Wallahu a'lam. Okey, itu dia satu kita panggil sebagai satu penutup yang sangat cantik ya daripada panel. Boleh panel ulang sekali lagi meme Sok Roy tu? Mim musibah, sod sabar, ra redha. Okey, Masya Allah. Jadi bagaimana semua orang tidak lari pada musibah dan selepas dapat apa yang diuji, kita kenalah sabar dan kita kenalah redha terhadap apa yang telah pun ditetapkan. Mungkin tak sama dengan apa yang kita plan kan, tapi itulah qadarullah, ketetapan yang telah pun Allah berikan. Terima kasih kepada semua penonton yang hadir pada siaran langsung pada kali ini. Sama ada anda ya hadir melalui Facebook mana-mana medium, Facebook sama ada My Book Time sendiri ataupun di Facebook Amirah Tumpat sendiri ataupun di Facebook Beli Wanis Tumpat. Terima kasih dan share juga rakaman kita ini. Jadi sekadar itu saja daripada kita semua pada ketika ini. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ardinisa Najati, seorang pelajar yang masih berjihad di Bumi Anbiya, iaitu di Mahad Qiraat Azhar Shubra Fatayat Khemah Mesir. Dalam bidang apa ni Dini? Dalam bidang takhasus qiraat. Masya Allah, takhasus qiraat. Qiraat, Masya Allah. Terima kasih Selamat juga berjuang. ya. Terima kasih juga kepada moderator kita. Mantap sangat. Doktor ni, masya-Allah. Selamat berjuang ya Dini. InsyaAllah semoga berjaya pulang dengan segenggam kejayaan. Dengan sabarnya berjuang di Bumi Anbiya. Kita doakan sama-sama Dini dan juga rakan-rakan di sana ya dapat menempuh segala jihad ilmu dengan baik, dan sama-sama kita doakan ya kita semua dapat mempunyai satu sifat sabar dan boleh menjadi seorang yang sabar. Terima kasih kepada semua. Saya Syairah Rani sebagai moderator pada siri ke-33 My Book Time. Bersiaran langsung di 4 page. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Saya pulangkan balik pentas ini kepada pengerusi kita, Huda.